Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan berjumpa saya sekali lagi, Cikgu Peja. Hari ini kita akan buktikan membuatkan pembuktian identiti trigo dan juga trik macam mana nak menyelesaikan dengan cara yang lebih mudah. Okey, so yang pertama kita kena ada senarai formula, senarai identiti yang diberi dalam exam. Jadi ada 9 identiti yang telah diberi dalam exam. So kita tengok di sebelah kanan saya tu, saya senaraikan. So nanti dalam exam letak dia di sebelah. Bila ada pembuktian je, ambil senarai formula, letak dekat sebelah soalan tersebut. Okey. Kemudian mesti ingat beberapa identiti trigo yang asas. Apakah identiti trigo yang asas? Okey, yang pertama tangent. Yang ni tak ada. Tangent theta sama dengan sin theta per dengan cos theta, ni yang asas. Kemudian kamu kena ingat juga tiga yang biasa, iaitu secant. Okey, secant theta sama dengan 1 per cos theta. Kemudian kena ingat juga cosecant. Cosecant theta sama dengan 1 per sin theta, dan juga cotangent. Okey, cotangent theta ada dua. Okey, yang pertama dia sama dengan berapa? Sama dengan 1 per tangent theta. Juga dia boleh sama dengan cos theta per dengan sin theta. Okey, so dekat situ itu adalah benda-benda yang kena ada dalam kepala lah. Okey, saya dah bagi tahu macam mana cara nak ingatnya. Okey, jadi hari ni kita nak buktikan identiti trigo dengan apa yang kita ada. Okey, so kita tengok soalan. Yang pertama kita tengok soalan, kita kena cari yang mana, okey, bila pembuktian, soalan ada, jawapan pun ada. So sama ada left hand side ini soalan ataupun right hand side ini soalan. Kalau left hand side soalan, right hand side dia akan jadi jawapan. Okey, begitulah sebaliknya. Okey, jadi nak kena pastikan yang mana satu soalan, yang mana satu jawapan. Jadi dalam situasi-situasi yang kamu akan jumpa, kamu tengok, biasa kita tengok soalan lebih panjang daripada jawapan. Jadi macam itulah kamu buat. Okey, pilih yang lebih panjang ataupun yang lebih sukar. Yang lebih sukar untuk dipermudahkan. Okey, dalam situasi soalan yang pertama, contoh yang pertama yang saya beri, okey, yang lebih sukar adalah ada, sama kan, dia macam setara je, macam sama je. Okey, nampak macam itulah soalan, itulah jawapan. Okey, itulah jawapan, itulah soalan. Jadi kita boleh pilih lah yang mana-mana. Okey, saya ambil left hand side. Okey, saya ambil left hand side. Left hand side sama dengan 1 tolak dengan 2 sin kuasa 2 A. Okey, sin kuasa 2A. Jadi apa yang kita nak buat? Kita ingat, kita nak jadikan dia seperti yang dekat atas. Okey, jawapan dia yang ni. Okey, ni jawapan dia. Okey, jadi pastikan kamu bila kamu nak buat penukaran menggunakan identiti-identiti yang ada, kamu mengarah menuju kepada jawapan yang diberi. Okey, jawapan yang diberi ada cos kuasa 2. Jadi kita tengok ada tak kaitan dalam soalan yang melibatkan sin ini tadi. Kalau kita tukarkan, dia mengarah jadi cos. Okey, ada tak kaitan sin kuasa 2 dengan cos kuasa 2? Jadi bila kita tengok dalam senarai formula yang ada di sebelah kanan tu, jadi kita tengok, oh, yang ada ialah yang pertama, iaitu identiti asas yang pertama. Yang ni. Okey, sin kuasa 2, cos kuasa 2 sama dengan 1. Okey, oh, itulah yang kita akan gantikan. Jadi daripada situ, kita kena alih lah. Kita akan gantikan sin kuasa 2 itu sama dengan apa? Okey, jadi kalau sin kuasa 2 theta, sin kuasa 2A, dia akan sama dengan, daripada sini kita akan keluarkan sin kuasa 2A, dia sama dengan apa? Sama dengan 1 tolak dengan cos kuasa 2A. Jadi kita masukkanlah dekat situ. So masukkan, jadi 1 tolak dengan 2, sin kuasa 2 ialah 1 tolak dengan cos kuasa 2A. Okey. Lepas tu barulah kita permudahkan untuk dapatkan jawapan. Betul tak? Okey, kita akan dapat 1 tolak dengan 2 darab dengan 1 dapat negatif 2. Negatif 2 darab dengan positif cos kuasa 2 dapat positif 2 cos kuasa 2A. Okey, so kita permudahkan, kita akan dapat negatif 1 tambah dengan 2 cos kuasa 2A. Jadi dah sama ke belum dengan soalan? Belum. Okey, dia tak sama sebab susunan dia tak betul. Okey, so susun semula kita akan dapat 2 cos
kuasa 2 A tolak 1. Dia sama dengan right hand side. Okey, bila dah sama dengan right hand side, pastikan kamu tulis okey, equal to right hand side. Okay, ataupun boleh tulis kat bawah equal to right hand side. Okey, so proof lah. Proof. Okey, so terbukti dekat situ. Okey, itu adalah contoh yang pertama. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kita ada tangent theta. Okey, tangent theta. Okey, sama je, saya ada senarai formula dekat sebelah kanan, kemudian soalan di sebelah kiri. Kita ada tangent theta, tangent A tambah dengan cos tangent A sama dengan secant A cos secant A. Okey, dalam situasi soalan ini, okey, nampak macam sama, setara, boleh je pakai dua-dua. Tetapi sebenarnya bila kamu jumpa, okey, trik lah, trik dia. Kalau jumpa tangent, okey, tangent dengan yang tak ada tangent, yang ada tangent tu sebenarnya lebih complicated, lebih sukar. Okey, sebab dia boleh pecah kepada sin per cos ataupun cos per sin. Okey, itu adalah idea dia. Okey, kalau ada setara tangent dengan yang tak ada tangent, di sebelah kiri ada tangent, kita tengok soalan tu, kiri ada tangent, belah kanan dia tak ada tangent. Okey, tak ada tangent, jadi kamu ambil yang ada tangent sebagai soalan. Okey, so kita tengok. Kita sama-sama buat. Okey, so kita ada tangent sambil left hand side sama dengan tangent A tambah dengan cotangent A. Jadi ingat kita nak mengarah kepada secant cosecant. Secant cosecant ni maksudnya 1 per sin 1 per cos. Betul, secant 1 per cos, cosecant 1 per sin. Bermaksud tangent dan juga cotangent tu hilang sama sekali. Jadi macam mana? Ingat balik apa yang saya sebut tadi, ingat beberapa yang kita wajib ingat. Okey, so kita kena ingat tangent theta. Nak hilangkan tangent theta, kita boleh terus tukar kepada sin theta per dengan cos theta. Okey, jadi dekat situ kita tukarkanlah. Tangent theta, tangent A sama dengan apa? Sama dengan sin A per dengan cos A. Okey, tambah dengan cotangent. Cotangent ialah ada dua. Sama ada nak pakai 1 per tangent ataupun cos per A. Cos per sin. So yang mana? Sebab kita tak nak ada tangent, jadi kita pakai cos per sin. Okey, so sama dengan cos A per dengan sin A. Jadi kita nak kena permudahkan supaya kita dapat jawapan dia sama macam yang atas. Okey, nak samakan jawapan dengan yang atas, kita kena samakanlah penyebut dia. Okey, so kita samakan penyebut dia. Macam mana kita nak samakan penyebut? Okey, kita nak sebab pecahan kan, pecahan kita nak tambahkan pecahan, kita samakan penyebut. Jadi kita samakan penyebut, maka yang belah kiri kita akan darabkan dengan sin A, yang sebelah kanan kita akan darab dengan cos A. Jadi kita akan dapat sin A. Okey, sin A darab dengan sin A. Okey, kemudian per dengan cos A per cos A sin A. Okey, tambahkan dengan cos A per cos A darabkan dengan cos A. Okey, per dengan sin A cos A. Okey, macam tu boleh Okey, sebab apa sin A cos A? Sebab kita darabkan dengan cos A. Yang sebelah kanan kita darab dengan cos A. Okey, jadi apa yang kita nak buat? Kita seterusnya kita permudahkan. Kita akan dapat yang atas ialah sin A kuasa 2 tambah dengan cos A kuasa 2 per dengan sin A cos A. Okey, betul okey. Jadi kita ingat kita nak jadi, ingat kita punya arah tujuan adalah menjadi secant 1 per secant, 1 per cos, 1 per secant. Okey, jadi apa yang kita buat? Kita kena hilangkan yang atas lah. Yang atas tu macam mana nak hilangkan? Jadi ini kita tahu sama dengan apa? Sama dengan identiti yang pertama, iaitu sin kuasa 2A tambah dengan cos kuasa 2A. So sama juga. So sama dengan apa? Sama dengan 1 per dengan sin A cos A. Jadi 1 per sin A cos A itu sama dengan 1 per sin A 1 per cos A. Hasil darab kan? Hasil darab. Okey, jadi ini sama dengan 1 per sin A sama dengan cos secant
Cosecant A darab dengan secant A. Cosecant A darab dengan secant A. Jadi kita susun semula bagi sama dengan soalan. Jadi samakan dengan soalan. So kita dapat secant A cosecant A. Cosecant A. So sama dengan right hand side. Okey, bila sama dengan right hand side maka kita tulis proof. Okey. Okey, so sama dah kan? So macam tu cara nak buat. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Dah nampak dah soalan dia tadi kan? Okey, so contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita ada tangent kuasa 2, secant kuasa 2 X tambah dengan 2, lepas tu cosecant kuasa 2 X tolak dengan cotangent kuasa 2 X. Okey, jadi dekat sini nak pakai yang mana? Belah kanan ke belah kiri? So sama, setara sebab dia dua-dua belah ada tangent. Okey, cuma tengok belah kiri tu ada tambah 2. So kita ambil yang kiri lah. Kita ambil yang kiri. So kita tengok tangent kuasa 2 tolak dengan secant kuasa 2. Kita nak jadi ada cotangent, ada cosecant. Jadi kaedah kita nak tengok yang mana kita tengok senarai formula yang mana yang sesuai. Dia mesti mengarah kepada ini. Okey, kita ambil left hand side left hand side. Okey, jadi dari left hand side tu kita akan tukar yang mana. Okey, ingat jangan tukar semua. Kita pilih yang mana yang kita nak tukar. Jadi yang mana tangent kuasa 2 ataupun secant kuasa 2 yang boleh jadi cosecant dengan cotangent. Okey, so tangent kuasa 2 yang mana ada tangent kuasa 2? Oh, ini ada tangent kuasa 2. Okey, identity yang ni ada tangent kuasa 2. Okey, kemudian ada juga yang ada secant. Yang mana secant? Yang mana ada secant? So sini pun ada secant. Okey, kita cuba yang tu dulu. So ada kaitan dengan antara secant kuasa 2 dengan tangent kuasa 2 dekat situ. Jadi kita tukarkan yang pertama tangent kuasa 2. Jadi kita tahu tangent kuasa 2 sama dengan, susun semula susun semula. Jadi tangent kuasa 2A sama dengan secant kuasa 2A tolak 1. Okey. Okey, jadi kita masukkan situ. Okey, jadi tangent kuasa 2x sama dengan secant kuasa 2x tolak 1. Okey, tolak dengan, jangan tukar sama, secant kuasa 2x tambah dengan 2. Okey, so apa yang kita akan dapat? Kita ambil, kita permudahkan. So, secant kuasa 2x tolak dengan secant kuasa 2. Kita dapat secant kuasa 2x tolak dengan secant kuasa 2x tolak dengan 1 tambah dengan 2. Maka kita dapat apa? Kita dapat sama dengan 1. Okey, 1. 1 je. Okey, sebab apa 1? Yang ni habis masuk kan? Habis secant kuasa 2 tolak dengan secant kuasa 2. Dia akan masuk. Jadi apa yang tinggal? 2 tolak dengan 1, kita dapat 1. Tapi tak sama lagi dengan jawapan. Okey, jawapan adalah cosecant kuasa 2x tolak dengan cotangent kuasa 2x. Jadi yang mana yang kita akan tengok? So kita terus tengok kepada senarai identiti yang mana yang ada. Di sini. Nampak tak ni? Nampak tak ni? So sama dengan 1. Okey, 1 yang ada cosecant dengan cotangent. Yang tu dia. Okey, so kita terus tulis lah. Tulis. So 1 sama dengan apa? Cosecant kuasa 2A tolak dengan cotangent. Jadi kita tulis cosecant kuasa 2A. Bukan A, X. Kalau tulis A salah nanti. X tolak dengan cotangent kuasa 2X. Okey, jadi sama tak dengan soalan? Ya, sama. So equal to right hand side. Therefore proof. Okey, terbukti. Okey, dan contoh yang keempat. Kita tengok contoh yang keempat pula. Okey, contoh yang keempat. Jadi kita ada contoh yang keempat ni, contoh yang terakhir. Okey. Jadi kita tengok soalan dia, cosecant 2A sama dengan 1/2 secant A cosecant A. Jadi bila kita tengok soalan, kita tahu yang belah kiri lebih mudah. Maknanya lebih kiri, belah kiri adalah jawapan. So kita ambil belah kanan lah. So kita tulis right hand side. Okay, so right hand side kita ambil 1/2 secant A cosecant A. Sorry, cosecant A. Jadi kita nak jadi cosecant 2A. Jadi cosecant 2A ni maksudnya 1%. Nanti kita akan adjust dia lah.
Okey, so secant A cosecant A ini sama dengan macam mana ni? Okey, so kita tukar je dulu. Nah, apa yang kita tahu? Secant, tak ada yang secant yang single. Tak ada kan secant yang single. Mana ada secant yang single dekat dalam senarai ni? Tak jumpa kan? Tak jumpa secant yang single. Yang ada secant kuasa 2. Jangan jadi punca kuasa 2 pula. Nanti dia lagi susah. Okey, tak ada yang secant sahaja. Okey, jadi kalau tak ada secant saja, ingat secant sama dengan 1 per cos. Okey, 1 per 2 darab dengan 1 per cos A. Sama juga dengan cosecant A. Cosecant A pun tak ada juga dalam senarai yang ada dekat sebelah tu. Jadi kita kena ingat yang ada dalam kepala iaitu 1 per sin. 1 per sin A. Okey, jadi kita permudahkan, kita akan dapat 1 darab 1 darab 1 dapat 1 per dengan 2 cos A sin A. Jadi kita macam mana kita nak jadikan cosecant? Okey, so kita tengok dalam senarai formula. Okey, yang mana yang kita ada? Itu yang belah kiri itu double angle kan? Double angle. Yang belah kiri ni double angle. Ataupun sudut berganda. Okey, 2A. Jadi yang ni mesti ada kaitan dengan sudut berganda. Jadi kita tengok senarai. So nampak tak? Ada dekat sudut berganda yang bawah ni. Iaitu yang mana? Iaitu yang ini. 2 sin A cos A. So 2 sin A cos A. Samalah, cuma susunan dia tak sama. Okey, sebenarnya samalah, maksudnya 2 darab 3 darab 4 sama juga dengan 2 darab 4 darab 3. Benda susun je. Okey, so sama dengan berapa? Sama dengan 1 per sin 2A. Okey, 1 per sin 2A. Ingat, tengok soalan balik. Soalan nak jadikan dia cosecant 2A jadi 1 per sin. 1 per sin memanglah sama dengan cosecant. Okey, cosecant 2A. Jadi dah sama dengan left hand side. Jadi kita boleh tulis terbukti. Okey, proof. Okey. So saya harap dengan perkongsian saya tadi tentang bagaimana nak menyelesaikan soalan pembuktian. So ingat, kita kena pilih yang mana jadi soalan, yang mana jadi jawapan. Okey, jangan tulis dua-dua belah kiri kanan pula. Okey, dan pastikan ada formula di sebelah kamu untuk memudahkan kamu mencari maklumat tentang identiti yang perlu digunakan. Okey, jadi semoga berjaya. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa butang like, butang subscribe. Assalamualaikum.